Malas. Kau malas lagi. Kau masih malas. Aku pukul kau mati. Tauis buta busuk. Berani malas lagi. Aku pukul kau mati. Tak ada tenaga nak angkat. Tak larat angkat? Tak larat angkat? Tak larat angkat, matilah. Aku tak suka orang tak kerja. Pergi? Aku nak mati ke? Tak puas hati. Senior aku, rebut pasangan aku, butakan mata aku, jual aku ke sini, kawasan perlombongan anjing yang makan orang, dipukul siang malam. Kalau aku boleh keluar, aku pasti hancurkan. Pasangan comel itu. Terima kasih senior hantar aku turun gunung. Cikgu kata, hari ini ada bencana darah. Kena elak barat 3 hari, barulah selamat. Akulah bencana darah kau. Adik junior, akulah bencana darah kau. Tang Rou, berani curang dengan aku, mengada dengan Zhao Tianhao. Mata aku, mata aku, mata aku. Lu Ming, akulah murid sebenar. Kenapa cikgu? Buku rahsia mencari naga. Bagi kau, bunuh kau terus. Terlalu murah. Aku jual kau ke lombong haram, kau tunggu mati sana. Aku tak nak pergi, aku tak nak pergi. Batu zamrud mentah, bernilai 10 juta. Batu biasa, bernilai 50 ribu. Batu hijau maharaja mentah, bernilai 30 juta. Cermin mata hitam, bernilai 60. Ini kuasa lihat tembus. Semua sisa. Mana dia orang buta? Berani buat hal di lombong aku. Cik, apa awak buat di sini? Tahu ba? Aku dah ambil alih jawatan ketua keluarga. Hari ini datang untuk ambil balik lombong ini. Xieling, ketua baru keluarga Zia. Asalkan dapat rapat dengannya, bukan setakat keluar dari tempat hantu ini. Hutang darah pasangan itu pun boleh aku tuntut balik, dengan faedah sekali. Ambil balik? Lombong ini aku urus dah 20 tahun. Awak kata nak ambil balik, maka ambil baliklah. Tahu ba? Jangan lupa. Lombong ini memang milik keluarga Syekh. Aku ambil balik memang patut. Awak cuma anjing keluarga Syekh kenal tempat awak. Xieling, masa bapa awak masih ada, dia pun tak berani cakap macam ni dengan aku. Seluruh lombong ni orang aku. Dengan orang sikit macam ni, awak rasa boleh ambil begitu saja? Cubalah kalau berani. Bunuh aku pun tak guna. Senapang sekeras mana pun cuma hiasan. Di mulut lombong, yang kami hormati ialah kemahiran dalam dushi. Kalau nak ambil balik lombong ini, bertaruh dushi dengan aku. Kalau menang, lombong ini jadi hak awak. Semua pekerja lombong pun akan patuh pada awak. Betul tak, kawan-kawan? Betul! 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 Cik Tian, awak kurang mahir dalam seni dushi. Jangan bertaruh dengannya. Dia betul.
Timian Bay, hanya kehebatan Dushi yang dipercayai. Lagipun, pengaruhnya di sini sangat kuat. Kalau tak dapat kalahkan dia, dalam Dushi, lombong ini hari ini susah untuk kita ambil balik. Perlawanan ini mesti dimenangi. Baik, aku terima. Bagus. Semua batu di sini baru sampai. Kita pilih satu batu masing-masing. Siapa punya batu lebih bernilai, dialah pemenang. Lombong ini milik pemenang. Aku setuju. Ini lombong terbesar di Mianjing, pengeluar biji berkualiti tinggi, yang paling banyak. Bila aku dapat lombong ini, kedudukan ketua keluarga pun boleh aku rebut. Potong batu. Nampaknya si Parut memang ada sedikit kemahiran. Batu ini sangat bernilai. Naik, naik. Ini jet jenis pulut ais. Nilai pasaran sekurang-kurangnya Rp200.000. Sekarang giliran awak, pilihlah. Yang ini saja. Potong batu. Jangan potong. Buta busuk, rupanya kau masih hidup. Cik, saya Luming. Hamba lombong. Kalau batu bata ini dipotong, mulut lombong keluarga Xie benar-benar akan berpindah tangan. Kau buta. Kenapa aku nak percaya kau? Orang buta tengok mana tu? Corak naga pada batu. Rahsia ketua. Corak naga di dada saya ini, lambang ketua keluarga. Hanya ketua keluarga yang tahu. Dia cuma hamba lombong. Mana mungkin dia tahu? Jangan-jangan orang buta ini ada kuasa luar biasa? Orang buta, kau nak buat apa? Saya tak seberapa, tapi dalam hal dushi, agak mahir. Kalau saya boleh tolong Cik menang dalam pertarungan ini, Cik bawa saya keluar dari sini. Macam mana? Sekarang tiada orang lain yang boleh diharap, biarlah dia cuba. Kalau menang, simpan dia untuk urusan saya. Kalau kalah, baru ambil nyawanya pun tak lambat. Baik, kalau engkau menang, aku bawa kau pergi. Kalau engkau kalah, aku akan bunuh kau dengan darah kau sembah batu. Dia suruh orang buta. Tolong dia, Dushi. Pusingan ini aku mesti menang. Cik masih nak bertaruh ke? Kalau tak berani, cepat-cepat balik rumah minum susu. Dushi ini urusan lelaki, tak sesuai untuk anak kecil manja macam kau. Taruh. Kenapa tak nak? Orang buta pilih batu untuk aku. Apa? Suruh orang buta Dushi? Tidak pernah terdengar. Dia boleh rasa di mana batunya. Orang buta main dushi. Ini bukan tutup mata. Terjun ke lubang api. Dia datang untuk mati, kan? Nampaknya lihat tembus hanya boleh lihat benda, anggar nilai, hidup harian tetap tak nampak. Potong hijau Maharaja ini. Hijau Maharaja. Aku tak silap lihat kan? Batu di kawasan sisa. Berani kata hijau Maharaja. Orang buta ini memang buta. Cucu perempuan keluarga Z yang berpangkat. Percaya pada orang buta. Sungguh menggelikan hati. Batu ini, cikgu pilih tak boleh tarik balik. Kau orang Dauba, kau sengaja, kau nak cikgu kalah. Aku bunuh kau sekarang. Cikgu, batu mentah ini, hijau Maharaja jenis kaca dari Lombong Lama. Tiada kapas, tiada retak. Nilai berjuta. Cikgu jangan percaya dia. Dia pasti Dauba, hantar sengaja nak celakakan kau. Sisa. Xieling, batu kau pilih adalah sisa. Dushi kali ini kau kalah. Tanda tangan kontrak. Beri mulut lombong padaku. Aku dah lama kata, Dushi adalah medan lelaki. Tak sesuai untuk budak susu macam kau. Kau buat cikgu kalah mulut lombong, aku bunuh kau. Cikgu, percayalah Cik Putri. Batu ini benar-benar jet hijau Maharaja. Tadi potong di tempat yang salah. Potong lagi dari 3 jari di atas. Potong perlahan-lahan sekali lagi. Pasti akan keluar hijau. Xieling, batu ini sudah dipotong dan dibelah. Kosong sama sekali. Aku nasihatkan kau, cepat-cepatlah tanda tangan. Jawatan ketua keluarga bukan untuk seorang perempuan. Mengaku kalah lebih awal, kau masih ada maruah sedikit. Dia tidak nampak seperti berbohong.
Percaya dia sekali lagi. Kalau masih tak keluar hijau, aku akan bunuh Dauba lagi. Hasilnya tetap sama saja. Baik, aku beri kau satu peluang lagi. Kalau masih tak keluar hijau, kau akan mati dengan teruk. Percaya aku, ini hijau Maharaja. Tidak mungkin salah. Sebiji batu dari kawasan sisa, mana mungkin ada hijau Maharaja? Dia potong berapa kali pun, semuanya sampah. Cik Putri, dia ini orang buta. Kau terlalu beri muka padanya. Nanti kalau masih tak keluar hijau, semasa kita bertindak, aku akan bunuh dia dulu untuk bela marwahmu. Kalau dia kalah taruhan ini, kau bunuh dia serta-merta. Ayah mati dalam keadaan mencurigakan. Aku ambil alih sebagai ketua keluarga. Masalah dalam dan luar silih berganti. Kalau dia benar-benar berbakat, ambil untuk kegunaan kita sendiri, pasti akan jadi sebilah. Senjata yang berguna. Kalau dia cuma penipu, maka bersama sampah seperti Dauba ini, semua masuk neraka bersama. Ini hijau Maharaja yang terbaik. Aku Luming kata hijau Maharaja bermakna hijau Maharaja. Cikgu, lihatlah cepat. Ini jenis ais tinggi. Hijau Maharaja. Tiada langsung ke kotoran atau retak. Ini memang barang terunggul. Ini berharga sangat ke? Hijau Maharaja jenis kaca dari Lombong Lama. Nilai pasaran 30 juta. Kita menang! Mana boleh? Kawasan sisa, mana mungkin ada hijau Maharaja lagi? Tauba. Aku tahu sini baru meramal. Nasib kewanganmu sudah habis. Selepas ini, tak akan ada langsung rezeki kewangan. Buta celaka kau. Aku bunuh kau. Aku belum habis lagi. Kau juga akan ditimpa bencana darah. Hari ini juga, Letakkan senjata, aku boleh lepaskan nyawa kamu. Sesiapa yang berani bergerak lagi, inilah akibatnya. Kami hanya patuh pada perintah cikgu. Luming, kau ini buta? Bagaimana boleh nampak isi dalam batu? ini rahsia Taoisme. Rahsia langit tak boleh dibocorkan, tak boleh diberitahu. Tak boleh diberitahu. Berlaga ajaib, Tuan Putri. Dia cuma bernasib baik. Tebak sahaja. Lagipun, asal-usul budak ni tak jelas. Bunuh saja elak masalah. Tuan Putri, awak janji pada aku, kalau menang Lombong, bawa aku pergi. Dia buta, tapi boleh menilai batu dengan sangat tepat. Boleh gunakan dia untuk tutup kelemahan aku dalam dushi. Bantu aku singkirkan halangan, kukuhkan jawatan ketua keluarga. Ambil semua peninggalan ayah. Letak pistol tu. Aku Shilling sentiasa tepati janji. Hari ini awak tolong aku menang. Mulai hari ini, awak dah jadi orang aku. Ya, terima kasih Tuan Putri. Akhirnya boleh tinggalkan tempat sial ni. Tuan Putri tak baik. Pakcik keempat bawa beberapa orang tua pergi ke Dewan Mesyuarat nak rampas jawatan awak. Tuan Putri. Tuan Putri, tunggu aku. Pakcik keempat bawa ramai orang halang di Dewan. Nak paksa awak turun? Awak ni, apa awak cakap? Pakcik keempat ni dah cari jodoh baik untuk awak. Ini pewaris Lombong Barat Daya, Wang Kun, Tuan Muda Wang. Keluarga Tuan Wang sangat kaya, kuasa pun kuat. Paling mahir dalam dushi. Macam mana? Pakcik keempat, awak rasa cedek ni tak laku? Ataupun setelah aku berkahwin, baru korang boleh habis-habis bahagi harta keluarga Shi? Shilling, siapa tak tahu aku Wang Kun? Kaya raya di negara Mian, nak kahwin dengan aku pun beratur sampai negara Yin. Jangan tak tahu untung. Baru saja aku Taois meramal, kau ni macam putera hampa. Nasib muram, tahun nasib buruk, tahun ini sial. Rasanya ada bala. Tiada rezeki keluarga. Budak sial, apa kau merepek ni? Cik Ling berkahwin dengan Wang Shao. Rezeki besarlah. Bising! Rezeki macam tu kau nak? Kau nak ke? Memang macam orang cakap, tak tahu langsung pasal dushi, tapi hebat dalam pertarungan.
Kau Mari sini orang. Bawa tua-tua ni rehat. Maaf ya Pakcik Empat. Ada nyamuk ni, dengung-dengung je. Sangat menyampah. Shirling, kau berani sangat. Kau perempuan akhirnya. Tak boleh pimpin keluarga si. Perempuan patut cari lelaki kahwin, itu kerja betul. Posisi ketua keluarga Syekh. Patut kami lelaki. Shikeng onigiru nado. Itu baru betul. Kau nak rampas kuasa? Tanya dulu pedang aku. Setuju ke tak? Kalau berani, bunuh kami semua. Kami takkan benarkan seorang perempuan menguasai keluarga Z. Lagipun dia tak faham langsung. Seni dushi tak berguna. Baiklah, kalau begitu, bunuh saja kamu semua. Cikgu Shi, jangan bergerak. Biar saya uruskan. Memandangkan semua kata, Wang Shao mahir dalam dushi, apa kata kita tentukan siapa lebih hebat? Melalui dushi, kekuatan tentukan keputusan. Apa pendapat tuan-tuan? Wang Shao. Dia ada betul juga. Maksud tuan... Baiklah, bertaruhlah. Shilling, kalau saya menang, awak kena kahwin dengan saya. Selain itu, Idara ta'ailat Syekh. si buta banyak mulut ini supaya dia diam selama-lamanya. Kalau saya yang menang, Kalau awak menang, pertunangan ini dibatalkan. Bukan itu saja. saya nak 5 mulut lombong. Keluarga Wang di Mian Bay, Shilling. Jangan keterlaluan. 5 mulut lombong saja. Tentu Wang Shao boleh beri, kan? Atau tadi cuma mengada-ngada? Ini mustahil. 5 mulut lombong saja. Saya setuju. Elder Shehu, mulakanlah. Baik. Hai orang-orang. Bawa masuk 6 batu mentah. Yang baru sampai hari ini. Tuan-tuan. Selepas ini, mereka berdua akan pilih 1 batu masing-masing. Siapa dapat nilai lebih tinggi, dialah pemenang. Shilling, awak nak buat sendiri? Atau biar dia buat. Cik Putri, jangan sekali-kali. Perlawanan ini berkaitan dengan perkara seumur hidupmu. Tidak boleh cuai langsung. Keluarga si penuh pakar. Mana boleh biar seorang buta, asal-usulnya tak jelas pergi? Semua pakar dushi keluarga Zia dipegang Pakcik keempat. Dia takkan tolong aku langsung. Walaupun Wang Kun berperangai buruk, kemahiran dushi dia lebih hebat daripada Daoba. Luming sendiri pun boleh ubah. Aku boleh gunakan perlawanan ini? Selidiki kemampuan sebenarnya. Tak perlu. Aku ada rancangan sendiri. Shilling, awak suruh seorang buta bertanding dushi dengan aku? Awak pandang rendah aku? Wang Shao, jangan terburu-buru. Daripada 6 batu mentah ini, hanya nombor 3 jet merah terunggul. Yang lain tu semua, sisa tak bernilai. Kita pasti menang. Lepas awak menang nanti, Kere dan si buta ni, boleh awak urus sesuka hati. Betul cakap dia. Buta busuk, tunggu saja. Nanti aku sendiri potong lidah kau. Kulit longgar, corak bunga melilit ular. Lampu tembus, kabut merah tenggelam tak bersurai. Dalamnya pasti jet merah terunggul. Warna pekat, air cukup, isi penuh tanpa retak. Ini dia. Sekarang potong saja. Aku nak tunjuk si comel ni. Apa itu? Jet merah sebenar. Sisa dasar tahi anjing dibalut kapas putih, nilai RM10. Aku si Taois baru meramal. Bintang kekayaanmu hari ini suram. Batu ini pasti gagal. Dasar tahi anjing dibalut kapas putih. Gagal teruk. Paling tinggi nilai RM10. Ini tak mungkin. Cik Wang Kun gagal memotong batu itu. Dia betul-betul teka dengan tepat. Shehu, bukankah kau kata nombor 3 adalah jet merah terunggul? Kenapa jadi dasar tahi anjing? Kau mempermainkanku, kan? Ini tak mungkin lah. Oh, tapi tak apa. Jangan risau Tuan Muda Wang. Yang seterusnya, semua sisa tak bernilai.
Pusingan ini, mereka takkan menang. Baik, aku percayakan kau sekali lagi. Si buta, walaupun aku gagal, kau pun takkan dapat potong apa-apa batu yang bagus. Pusingan ini, akhirnya, cuma seri... Sisa darab 5, nilai sifar ringgit. Patutlah Wang Kun begitu yakin. Rupa-rupanya batu-batu ini semua kulit tahi anjing. Macam mana nak menang? Pilih cepatlah. Buat apa berlengah-lengah? Tak payah gelabah, hidangan baik tak takut lambat, tak seperti Tuan Muda Wang. Anggap tahi anjing sebagai harta. Tak takut orang ketawakan? Ayo, Lu Ming. Apa kau buat berlengah-lengah? Pilih cepatlah. Apa yang berlaku? Mata buta aku ini sedang menyerap ki dari jet di sekeliling. Cakap besar saja. Tak pernah dengar. Dushi boleh dikira. Aku pilih batu ini. Batu tak berguna ini, kulitnya longgar, macam serbuk tauhu. Kalau boleh keluar jet, aku telan hidup-hidup. Luming, walaupun aku tak faham, tentang jet pun nampak. Batu ini dasar tahi anjing. Kamu pasti tak nak tukar? Tak perlu, ini saja. Potong batu. Gagal. Wahaha, gagal total. Kulit tahi anjing tak sampai RM10 pun. Kamu kalah. Wahaha. Gagal. Kulit tahi anjing tak sampai RM10. Kamu kalah. Kan aku dah cakap, seorang buta, apa kamu tahu pasal dushi? Sungguh tak tahu diri. Lidah sedia? Sekarang aku potong. Mulai sekarang, bukan saja tak boleh lihat, nak bercakap pun tak akan boleh. Asalkan Shilling kahwin dengan Wang Kun, jawatan ketua keluarga, dan semua mulut lombong, semua jadi milik aku. Cek, Luming kalah. Saya tembak dia sekarang. Semua tadi tak sah. Luming tak gelisah langsung? Mesti ada masalah. Apa dia tunggu? Sekarang, aku akan potong lidah kau. Dan kahwini Shilling. Mulut lombong dan si cantik, semua aku nak... Tunggu. Kenapa? Sekarang baru nak merayu? Sudah terlambatlah. Banyak lidah orang aku dah potong. Jangan risau, cepat sahaja. Merayu? Kau silap. Batu ini bukan sisa biasa, tapi jet terbaik yang jarang ditemui. Jet bernilai sekurang-kurangnya 1 bilion. Cuma perlu satu potongan lagi, pasti akan keluar. Orang buta? Kau bergurau apa? Gurauan terbangsa ke? Ini dah dipotong. Langsung tak ada apa-apa. Kenapa? Mata kau buta. Otak pun dah hilang. Hahaha. Luming, keputusan dah jelas. Berapa banyak pun kau potong lagi, tak ada gunanya. Kalau kalian begitu, yakin? Apa salahnya potong sekali lagi? Biar dia potong. Cuma usaha terakhir yang sia-sia. Aku nak tengok apa yang dia boleh dapat. Jet tersembunyi dalam batu, mata tajam mengenal mutiara. Orang bodoh tersilap nilai, kuasa langit pasti terserlah. Jet merah, itu jet merah. Tiada kekotoran atau retakan. Warna paling tinggi mutunya. Ini jet merah terunggul. Nilai sekurang-kurangnya 100 juta. Jet merah terunggul. Ini tak mungkin. Wang Shao, terima kasih atas kemenangan ini. Wang Kun,
Kalah taruhan terima kekalahan. 5 mulut lombong kau itu, aku terima dengan senang hati. Kali ini terima kasih pada pakcik keempat. Kalau tak ada pakcik empat, 5 lombong ini mungkin tak berjaya direbut. Aduh, bukan, Ling. Kau mengarut apa ni? Shehu, rupanya kau yang main belakang. Kau buat keluarga Wang hilang 5 lombong. Aku tak akan lepaskan kau. Tuan Muda Wang, bukan aku. Sepatah kata, buat mereka bermusuhan. Kereo ini taklah sebodoh sangkaan. Memanfaatkan situasi tak setanding mencipta situasi. Kuasa baru berguna bila dipegang sendiri untuk balas dendam. Ling, janganlah terlalu gembira. Si buta ini cuma nasib baik macam kucing buta jemput tikus mati. Itu sahaja. Pertandingan dushi awam esok. Barulah pentas sebenar. Barulah ujian kemahiran tulen. Dengan tipu helah, kecil-kecilan macam ni, langsung tak cukup. Pakcik empat lebih baik risaukan diri sendiri. Mungkin Tuan Muda Wang tu susah nak beri kira. Kita pergi. Kemahiran dushinya jauh lebih hebat daripada Wang Kun. Tepat jadi pisau di tanganku. Untuk buka jalan. Luming, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sekarang aku secara rasmi melantik kau sebagai penasihat am. Pengenapastian batu keluarga Shi. Ikut aku esok, sertai kejohanan terbuka. Cikgu, dia cuma nasib baik, macam kucing buta jumpa tikus mati. Jangan biar dia jadi penasihat. Aku pun tak nak jadi. Dengan pertandingan dushi awam itu, aku tak akan pergi. Berani. Luming, kau buta, tapi Cik Shi lantik kau penasihat am, suruh kau sertai pertandingan. Berani kau tolak? Cik Si, saya dah tolong menang pertaruhan. Bawa saya keluar lombong, urusan kita tamat di sini. Pertandingan dushi awam penting untuk Cik Shi, tapi tak ada faedah untuk saya. Saya tak minat. Pertandingan dushi awam, acara penting untuk rebut sumber. Kalau saya tak dapat sumber cukup untuk keluarga Shi, semua ketua puak akan sasarkan saya. Masa itu, tak semudah nak lepas macam dulu. Mesti tarik dia ke pihak saya. Cakap apa syarat kau? Senior saya, Zhao Tianhao, dengan pasangan taunya, Tang Rou, mereka butakan mata saya. Campak ke lombong, hampir mati. Saya perlukan kau, tolong cari di mana mereka. Saya nak balas dendam. Boleh. Ada lagi? Dan 5 mulut lombong menang hari ini. Saya nak 2. Cik Shi dah beri muka, berani minta mulut lombong. Cari orang boleh. Tetapi kau mahukan lombong aku? Kau nak mati? Bunuh aku. Aku yakin pistol kau. Tiada peluru. Mengarut. Aku baru tukar kelopak untuk Cik. Baik. Kalau begitu, Cik, kita bertaruh saja. Kalau pistol kau kosong, 2 lombong itu aku ambil. Macam mana kalau ada peluru? Aku mati. Mustahil. Kenapa tak ada? 2 lombong itu dah jadi milik aku, Cik. Takkan mungkir janji, kan? 2 lombong saja. Hadiah untuk kau, pengawal. Bawa dia berehat. Cik, pistol ini ada peluru. Pistol Cik pula tak pernah tersekat. Kenapa arah pada dia? Tak meletus? Tauis ini agak pelik. Jaga baik-baik dia. Aku nak dia teruskan dushi untuk aku. Pertandingan Tian Xiahui, peluang rebut sumber utama dalam kalangan. Peraturannya mudah. Ada wang, taruh wang. Ada lombong, taruh lombong. Kalau tiada dua-duanya, taruh nyawa saja. Menang, terus naik. Kalah, habis terus. Patutlah sini disebut syurga pemain dushi. Maklumat Zhao Tianhao, dah kau dapat? Maklumat Zhao Tianhao, aku dapat dengar sedikit. Lepas kau kena musibah, dia khianat guru. Berkawan dengan Tang Rou.
Dengan kepakaran, memerhati dan menilai batu, dia jadi masyhur. Kalau menang pertandingan dushi awam, mungkin awak dapat tahu lebih banyak tentangnya. Cao Deng Hao. Tang Rou. Aku mau kalian bayar hutang darah. Pertandingan dushi awam diadakan setiap 3 tahun. Uji mata dan nyali. Pemenang akhir boleh dapat maklumat urat biji langka. Inilah yang diidamkan. Semua orang di sini kalau ada kemampuan, mimpi kaya semalaman. Boleh jadi gunung emas nyata. Guna urat biji sebagai umpan, pikat serigala masuk perangkap. Pertandingan dushi awam ini langsung jadi perangkap naga bagua. Sisi terang tunjuk gunung emas, sisi gelap sembunyi niat jahat. Orang di belakang tabir pasti hebat. Lu Ming, bagaimana kalau kita mulai dari anak muda keluarga Xie? Naik taruhan beransur. Boleh masuk final dengan pasti. Mengikut sifat Shilling, dia cuma akan bertaruh untuk kukuhkan kedudukan ketua keluarganya. Dalam pertaruhan itu, ini tak untung untuk aku. Aku pun tak dapat kumpul cukup chip untuk lawan Zhao Tianhao. Tak perlu tangkap raja dulu. Wak nak ambil balik kuasa. Kita terus sasarkan Jehu. Tapi aku nak nyatakan, aku tolong awak dapat 2 urat biji, kekal sebagai ketua keluarga. Selain itu, semua chip yang menang, semua jadi milik aku. Tentu. Kalau begitu, kita terus pergi ke meja Jehu. Lu Ming, dushi ini bergantung pada mata yang tajam. Kau buta, berdiri sini buat apa? Adakah kau datang untuk menghibur kami? Orang buta main dushi? Kau meraba batu atau meraba keranda? Baru pertama kali aku lihat, aku bertaruh tebasan pertamanya. Langsung rugi habis-habisan. Lu Ming adalah orangku. Lebih baik jangan banyak urus. Pakcik 4. Aku nasihat Pakcik 4 untuk lebih rendah diri, supaya nanti tak kalah teruk. Selamat datang ke Tian Xia Hui. Selamat datang semua ke Tian Xia Hui. Selamat datang berdua ke Tian Xia Hui. Saya pengadil dushi kali ini. Pertandingan kali ini, 3 pusingan, 2 kemenangan. Chip pilih sendiri. Pembeli ambil semua. Sekarang, pertandingan bermula. Sila tunjuk taruhan. Suara ini kenapa? Macam pernah dengar. Tidak. Mungkin bukan dia. Aku terlebih fikir. Aku taruh 5 mulut lombong. Tahu ya, aku juga taruh 5 mulut lombong. Si buta, kau tak silap ke? Ini bukan main-main. Kalau kau kalah, bukan saja hilang lombong milik Ling. Kau buat dia jadi bahan ketawa seluruh kalangan dushi. Kau sanggup pikul? Awak ni macam keliru. Antara lubang najis dengan kedai teh pagi, buka mulut, bau busuk keluar. Kau... Pertaruhan ini adil. Sumber lombong sah dan benar. Saya umumkan, dushi ini bermula. Di sini dijelaskan, pertaruhan ini, sebelum ada pemenang, kedua pihak jangan tinggalkan meja. Sila pilih batu sekarang. Pusingan pertama, banding kualiti batu mentah. Setiap pihak pilih 1 batu mentah. Potong di tempat. Siapa dapat jet lebih berkualiti, dialah pemenang. Baik, saya faham. Saya dulu. Batu moksisha, permukaan licin dan halus. Warna pun sekata. Saya pilih ini. Batu ini, kulitnya ketat, cahaya air cukup, pasti dapat hasil bagus. Batu moksisha bernilai 5 juta. Batu muna bernilai 8 juta. Batu huika bernilai 10 juta. Batu Hojiang Buddha 2 muka
bernilai 12 juta. Nak pancing Zehu, kena keluarkan lebih cagaran. Pusingan pertama tak boleh menang. Buddha dua muka ini, satu sisi hijau terang, satu sisi kabut putih. Sesuai untuk strategi saya. Inilah. Saya pilih ini. Permukaan berlubang-lubang, penuh retakan. Memang buta, gagal teruk. Aku dah agak. Dulu dia menang lawan Wang Kun. Cuma nasib baik je. Kucing buta jumpa tikus mati. Kali ni tengok macam mana kau nak tipu. Mari, buka aku punya dulu. Hijau. Keluar hijau. Naik. Tahniah. Ini jenis kaca ais. Nilai 5 juta. Lompat tinggi. Giliran kau, aku nak tengok batu yang dipilih si buta ini. Boleh keluar apa barang buruk. Potonglah. Putih. Putih macam muka kau. Cantik luar tapi tak guna. Sampah. Batu putih gagal. Percayalah. Malangnya, pemain ini batu putih. Jatuh teruk, nilai RM50. Nak potong kali kedua? Cuba potong lagi. Mungkin keluar hijau. Shilling, kau tengok sendirilah. Kabut putih tu tebal. Potong 100 kali pun, membuang masa je. Takkan keluar hijau. Potong lagi. Tak payah. Pengadil, umumkan keputusan. Pusingan pertama Dushi. Kiago menang. 5 mulut lombong ini diserahkan. Kan aku dah cakap, Shilling, 5 mulut lombong kau. Aku terimalah. Luming, ada apa? Mengikut penilaianmu, tak mungkin pilih batu seburuk ini. Apa sebenarnya berlaku? Cikgu besar, saya rasa dia sengaja. Masih sempat tukar orang. Jangan risau, Cikgu Besar. Saya ada perhitungan sendiri. Pusingan kedua Dushi bermula sekarang. Silakan kedua-dua pihak tambah taruhan. Saya mulakan dulu. Saya pertaruhkan 2 urat biji milik saya. apa? Urat biji? Itu pun 2 urat? Kalau lombong dikorek habis, ia akan lenyap. Urat biji, tapi itulah mangkuk emas yang tak habis digali hingga ke anak cucu. 2 urat biji. Dia memang bertujuan untuk hancurkan Luming sepenuhnya. Betul-betul. Ambil urat biji dari tangan Shilling dulu. Pusingan seterusnya, rampas token ketua keluarga. Pada masa itu seluruh keluarga Shi akan berada dalam genggaman saya. Ling, berani kaumu bertaruh? Cikgu besar, kedua-dua urat biji ini adalah nadi utama keluarga Shi. Jangan biarkan dia gunakan untuk bertaruh. Biar dia bertaruh. Saya percayakan dia. Walaupun saya tahu ini sangat berisiko. Tapi entah kenapa, saya begitu percaya kepadanya. Ini, baiklah. Kedua-dua urat biji ini, saya pertaruhkan. Luming, jangan rasa tertekan. Walaupun kalah pun, tak apa. Terima kasih atas kepercayaan Cikgu Besar. Tapi, pusingan ini kita tak akan kalah. Taruhan kedua-dua pihak setara. Sumber urat biji sah dan berkesan. Sekarang pusingan kedua bermula. Hah, ikan dah naik kail. Pusingan kedua bandingkan jumlah. Pilih mana-mana, 3 batu mentah di atas meja, potong di sini. Siapa dapat jet, jumlah lebih banyak, dialah pemenang. Luming, awak yakin? Saya baru kira rezeki dari langit. Pusingan ini pasti menang. Hahaha. Rezeki dari langit apa? Pada saya, rezeki Raja Neraka Yama surat mati. Surat mati? Saya baru buat ramalan. Surat mati itu tulis, Geng Wu Geng Chen, Bing Wu Ren Chen. Ini kan tarikh lahir bazi awak Shehu. Awak. Kamu berdua, pemilihan batu dah bermula. Lebih baik pilih dulu. Naga atau ulat?
batu yang tentukan. Baik. Saya dulu. Baik. Saya pilih 3 ini. 3 ini kulit padat, corak bunga jelas. Macam mana pun lihat, ia bahan lombong lama terbaik. Giliran awak. Tiga batu lombong berkualiti. Kandungan jet setiap batu ialah 30%. Nilai 8 juta. Nampaknya mata serap. Tenaga batu di Dewan berevolusi. Kalau macam tu, pusingan ini bukan senang je. Betul. Raba. Raba baik-baiklah. Jangan salah pilih. Nanti nak menangis pun tak ada tempat. Batu Muna, kandungan jet 80%. Nilai 180 juta. Ini yang aku pilih. Hahaha. Ini batu hiasan. Kau pasti? Menurut peraturan, apa di meja boleh dipilih? Aku pilih ini. Orang buta ni dah gila ke? Pilih batu hiasan pula. Betul lah. Tahu tak? Kenapa batu hiasan dipanggil batu hiasan? Pada aku, pusingan ni dah tentu. Pasti Shehu menang. Buta celaka. Kau ingat. Jadi jet dalamnya. Banyaklah. Dungu betul. Batu tak guna ni. Nak aku pijak pun, aku tak sudi. Kali ni, kau pasti kalah. Dushi ni macam taruh hati. Jangan cepat sangat. Nanti malu sendiri. Malu siapa? Nanti belah batu, tengoklah. Mari, aku belah dulu. Bagi mereka tengok kehebatan aku. Batu hiasan ni, semua batu yang ditapis. Walaupun batu Muna berkulit baujiang, ada peluang dapat untung, tapi kandungan jet dalamnya sangat rendah. Luming, kau nak pilih batu ni, betul-betul? Kau belajar ilmu dushi diam-diam? Kenapa? Dulu aku tak faham dushi. Sebab ayahku masih ada. Aku tak perlu belajar. Aku cepat belajar apa saja. Kau betul, itu memang kulit baujiang Muna. Tapi jumlah jet ini, belah saja nanti tahu. Nampak tak? Jenis ais hijau muda. Permulaan bagus. Memang ada kepakaran. Tapi cuman sedikit sahaja. Kau... Baik. Teruskan belah. Aku nak tengok mulut kau ke yang keras atau barang aku. Tahniah, pemain ini. Semua jet telah keluar. Jenis ais, jenis pulut, jumlahnya banyak. Mencecah 890 gram. 890 gram. Bahkan barang asli, lombong lama pagang pun, sebakul batu giok ini, tak dapat kumpul sebanyak ini. Syeda! Budak, giliran kau. Aku dah tak sabar. Nak tengok kau menangis nanti. Ha! Belah.
Rupa-rupanya batu buangan. Sia-sia saiz besar begini. Xiaohu, kali ini kita menang pasti. Cik Sia, urat biji tak dapat diselamatkan. Dah dibelah. Banyak sangat dah. Takkan keluar hijau. Si buta kau kalah pasti. Teruskan belah. Ada hijau. Hijau! Keluar hijau! Apa? Celaka. Si buta ni nasib. Bagus sangat. Tak boleh. Urat biji itu mesti aku punya. Jangan sampai ada masalah. Pergi pada mesin pemotong itu. Buat gangguan. Biar jalur hijau dia ni putus. Hanya secalit hijau ini, sangat sedikit. Nampaknya batu ini gagal. Si buta sial. Lihat betul-betul. Inilah nasibmu. Hijau sekecil kaki nyamuk. Layakkah lawan aku bertaruh urat biji? Pusingan kedua masih di bawah. Pengadil, kenapa gelisah? Barang baik tersembunyi di dasar. Baru setakat ini? Aku minta potong batu kali kedua. Mengikut peraturan, boleh macam ini. Kau bagi tahu posisi. Aku yang potong. Tak payah. Kali ini, aku sendiri yang potong. Mata buta, kau serap begitu banyak tenaga ki batu mentah. Biar aku lihat keupayaanmu sekarang. Lu Ming, aku letak harapan semua pada kau. Pusingan ini, kau mesti menang. Langit bumi gelap kuning, cangkum pinjam kuasa. Tenaga ki jadi pedang. Buka. Hijau Maharaja. Mana mungkin ada hijau Maharaja sebesar ini? Ini mustahil. Ini mustahil. Tahniah kepada pemain ini. Ini hijau Maharaja terunggul. Kandungan jet di dalamnya mencapai 80%. Beratnya lebih 5 kg. Pusingan kedua dushi ini dimenangi oleh Lu Ming. 2 urat biji ini segera diserahkan. Lu Ming, apa sebenarnya berlaku? Shehu ini jenis takut orang kuat. Kalau pusingan pertama tak beri dia sedikit manis, dia tak akan rela serahkan urat biji itu. Oh. Jadi pusingan pertama kau sengaja kalah. Nak jadikan urat biji sebagai umpan. Urat biji kau dah dapat. Sekarang status ketua keluarga Sia. Tiada siapa lagi yang lebih layak daripadamu. Rupanya, semua yang dia lakukan adalah untukku. Sebelum ini, aku yang berfikiran sempit menilai hati orang lain dengan ukuranku sendiri. Lepas pertandingan, aku minta maaf padamu. Mustahil. Si buta sial ini pasti main hela. Tak pandai jangan salahkan jalan tak rata. Faham? Satu menang, satu kalah. Ada pusingan ketiga. Pusingan terakhir ini, aku nak kau mati. Pengadil! Aku nak bertarung dengannya. Dalam permainan hidup dan mati. Aduh, celaka. Kau hancurkan Jed. Mula permainan hidup dan mati. Apa itu permainan hidup dan mati? Permainan hidup dan mati bermakna mempertaruhkan seluruh harta dan nyawa sendiri. Pilih 6 batu mentah dan dibuka satu persatu. Jika dapat jet, isi pistol dengan 1 butir peluru. Jika dapat sisa, tidak perlu. Selepas 6 pusingan, tembak diri sendiri secara bergilir. Ini pertaruhan batu, juga pertaruhan nyawa. Alamak, kalau tersalah langkah, langsung kepala pecah. Gila betul. Main besar sangat. Mesti ada yang mati ni. Betul.
Dia di sini berani bertaruh nyawa. Dalang di sebalik tabir ini, kuasanya mungkin lebih hebat dan lebih misteri daripada sangkaan aku. Encik Luming, memandangkan ini pusingan penentu, maka awak tiada hak menolak. Aku nak taruhan maksimum. Pertaruhkan semua hartaku dan nyawa aku ini. Si buta, aku nak nyawa kau dan jawatan ketua keluarga Siling bertaruh dengan aku. Cek, jawatan ketua keluarga ini baru kau pegang teguh. Betul kan nak percaya? Si buta ini, kita boleh abaikan dia, biar dia bertaruh nyawa sendiri. Luming, boleh aku percayakan kau? Luming, kalau kita nak dapatkan apa yang kau nak, perlawanan ini mesti menang, tak boleh kalah. Pasangan comel Zhao Tianhao itu sampai buat aku begini. Mesti dapatkan jejak dua orang itu. Cik, jangan risau. Demi kau dan demi aku akan menang. Yang akan mati cuma dia. Pusingan ini aku bertaruh. Baik. Maka kamu berdua cuma perlu tanda dokumen hidup dan mati. Mari. Baik. Pusingan ketiga, pertaruhan hidup mati, sekarang bermula. Aku pilih nombor 1. Nombor 3. Nombor 8. Tunggu. Pemilihan batu dibincang bersama. Tak ada orang rakus macam kau. Aku pakcik keempatmu. Hormat orang tua, sayang yang muda. Kau faham tak? Lagipun, dia cuma orang buta. Batu macam mana pun, dia tak nampak. Pilih dulu atau tak, pilih atau tidak. Apa bezanya? Kalau dia nak pilih, biarkan dia pilih. Tak kira dia pilih mana, dia tetap takkan lepas dari kalah. Hei orang buta, bukan tempat kau membesar diri. Aku dah sogok pekerja hantar batu. 6 batu ada jet, semua dah ditanda. Sekarang semua di tangan aku. Kau cuma dapat sisa yang aku tinggalkan. Hari ini kau pasti mati. Alamak! Shehu ambil semua batu yang cantik. Orang buta ini mungkin kecundang hari ini. Langsung tiada peluang. Pilih batu baik. Ni rompakan terang-terangan. Setiap orang pilih 6, kau ambil semua yang bagus. Macam mana kami nak pilih? Kau keterlaluan. Shehu rupanya dah buat helah. Pelan kau memang licik. Tapi apapun, tetap tak lepas dari helah penukaran aku. Berhenti. Alihkan tangan kau. Dari batu aku. Jauh sini. Hah! Ada helah ini pula? Mengubah batu menjadi emas. Buat hal tahyul. Cepat mulakan. Pertaruhan hidup mati, mula sekarang. Luming, aku nak kau mati. Baik, permainan hidup mati bermula. Silakan berdua. Pilih batu mentah masing-masing. Aku pilih dulu. Aku pilih nombor 1. Kalau begitu, aku pilih nombor 4. Batu mentah telah dipilih. Kita mulakan pusingan pertama. Akan dipotong secara langsung. Sila saksikan. Luming, aku nak tengok kau kalah. Dan tembak diri sendiri. Nanti aku hantar kau terus. Buka punya aku dulu. Biar si buta ini tengok apa itu pembukaan baik. Nombor 1 buka. Luming, aku rasakan agak tak kena. Jangan risau, aku faham. Takkan ada masalah. Pusingan pertama pertaruhan hidup mati. Jet atau sisa? Mari kita saksikan.
Keluar hijau, itu Jet. Budak, inilah kemampuan aku. Shehu batu mentah nombor 1 Jet. Lu Ming, sila isi pistol sendiri. Dengan 1 peluru, Diam lagi buat apa? Punya aku Jet. Cepat isi peluru. Luming, kau yakin? Ni peluru betul. Kalau kau kalah, kau akan mati. Nyawa keluarga Xie akan hilang sekali. Percayalah aku. Cik, mata aku buta. Tolong isikan untuk aku. Lu Ming, batu keempat mula dibelah. Jangan risau, aku dah kira. Batu keempat ini Jet. Buat-buat saja. Ini pasti sisa. Nak aku isi peluru? Lain kalilah. Oh ya? Tengok baik-baik. Hijau juga. Jed. Ini Jed. Batu orang buta ini pun keluar Jed juga. Shehu memang dah tipu. Pelan dia licik. Tapi apa gunanya? Tak lari dari aku. Mengubah batu jadi emas. Lu Ming, batu keempat, Jed. Shehu, sila isi 1 peluru ke pistol. Tak mungkin. Bukankah semua sisa? Macam mana keluar Jet? Mesti nasib baik. Yang seterusnya pasti tak keluar. Sambung. Kau cuma bernasib baik. Yang seterusnya sisa. Kita tengok nanti. Siapa menang belum tentu. Belah! Belah batu ketiga aku. Sudah terdesak. Aku belum tunjuk kuasa. Kau rasa batu Shehu ini masih keluar Jet tak? Susahlah nak kata. Baru 2 batu, keluar Jet. Tak senang nak dapat hijau lagi. Betul juga. Masih hijau. Buta nampak tak? Oh ya. Kau buta. Kau tak nampak. Aku dapat Jet. Jed dari batu mentah Shehu nombor 3. Lu Ming, sila isi 1 peluru lagi ke pistol kau. Nak tunggu apa lagi? Cepat isi. Cepat. Nak tunggu apa lagi? Cepat isi. Cepat. Hijau lagi. Lu Ming dapat Jed. Kia gua isi peluru. Hijau. Jed Shehu, Lu Ming isi peluru. Hijau lagi. Pelik betul ni. 2 orang ni dapat semua Jet. Dalam pistol dah ada 5 peluru. Ini tak masuk akal lah. Permainan penentu. Keputusan dah nak keluar. Ada pertunjukan bagus ni. Tak. Kenapa Luming tak dapat sisa? Bukan semuanya patut sisa ke? Kenapa? Dia dapat Jet semua. Yang terakhir mesti sisa. Mesti sisa. Permainan hidup mati terakhir. Batu mentah Shehu nombor 8. Mula potong batu. Sisa. 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 Sisa pertama. Rupa-rupanya dari batu Shehu. Wah, terbalik pula. Ini menariklah. Diamlah korang! Buta. Walaupun aku dapat sisa, kau mustahil dapat Jed. Betulkah? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Sisa batu mentah Shehu nombor 8. Lu Ming tidak perlu tambah peluru. Seterusnya, kita akan potong batu mentah nomor 6. Batu mentah ini ada Jet atau tidak, cikgu tahu yang tentukan. Hijau. Jed.
Itu Jad. Wah, hebatnya. Terlalu hebat. Luming, 6 batu mentah, semuanya ada Jad. Sungguh luar biasa. Tak percaya, seorang buta ternyata lebih mahir daripada Shehu yang lama main batu. Dia macam orang sakti. Tak mungkin. Ini mana boleh jadi? Mungkinkah pekerja hantar batu tipu aku? Atau lelaki ini memang ada kebolehan luar biasa? Semua ini aku dah periksa. Semua ini bahan bagus yang akan keluar hijau. Luming batu mentah nombor 6 ada Jad. Shehu, sila isi peluru ke dalam pistol. Shehu, kau kalah. Mengarut, pasti kau tukar batu aku. Curi Jad aku. Kalau tidak, mana mungkin aku kalah. Tukar batu kau? Shehu, kau merepek apa? Semua orang di sini nampak. Dari awal sampai akhir, aku tak sentuh pun batu kau. Nak tukar macam mana? Sisa tetap sisa. Walaupun kau pandai berkata-kata, berbagai alasan, takkan boleh ubah, fakta ia sisa. Permainan tamat. Shehu, yang kalah kena tembak diri. Kalau engkar, kami Tian Xiaohui akan paksa laksanakan. 6 peluru syarat. Tembak mana pun mati. Shehu kali ini habislah. Tunggu. Akulah yang buka batu dulu. Si buta tembak, awak patut. Awak kena tembak dulu. Ini peraturan apa? Yang kalah tembak memang patut. Jangan-jangan awak takut? Apa yang aku nak takut? Kalau tak puas hati, tanya pengadil. Ada peraturan ini tak? Tian Xiaohui memang ada peraturan ini. Sebelum pemain mula, beritentukan urutan tembak. Kalau tak dirunding, ikut urutan buka batu untuk giliran. Kenapa ada syarat macam ni sebelum pertandingan tak disebut? Wah, berat sebelah pada dia. Cik Si, awak persoalkan keputusan Tian Xiaohui kami? Nak jadi musuh dengan Tian Xiaohui? Awak? Cik Xie cuma marah-marah sikit, tiada niat jahat. Memandangkan ini keputusan Tian Xiaohui, kami patuh saja. Pengadil berat sebelah pada Shehu. Orang belakang tabir yang arah. Peluang hidup 1 dalam 6. Aku tak percaya. Awak ada nasib sebaik itu. Asal awak mati, pertaruhan tamat. Aku boleh hidup. Nyawa aku, Raja Neraka pun tak berani ambil. Bagusnya, awak selamat. Rupanya dia ambil berat tentangku. Perkara yang menyakiti hati wanita. Aku tak sanggup lakukan. Jangan merepek. Sudah sampai masa begini. Tapi, kalau kau benar-benar mati, aku akan balas dendam untukmu sampai mati. Tak apa. Ini mana mungkin tak ada apa-apa. Peluru kosong. Menarik. Tak. Pistol ini ada masalah. Aku tak percaya. Tembak lagi. Pintu neraka pun sudah aku langgar. Dia tak berani ambil aku. Kalau kamu tak percaya, aku tembak lagi. Supaya kamu semua akur. Tak mungkin. Kau pasti buat helah. Shehu, kau berani sungguh? Mana boleh. Ada lampu, tapi masih boleh tembak. Kenapa jadi macam ni? Cukup sudah sandiwara ini. Sekarang, giliran kau. Jangan. Aku tak nak mati. Jangan, aku tak nak mati. Aku pakcik keempat kau. Tolonglah aku. Tolonglah. Lagipun, kita satu keluarga. Ling, tolong pakcik. Memandangkan kau pakcik keempatku, kalau kau sendiri tak sanggup, aku akan hantar kau sendiri.
Jangan. Pakcik keempat, kau berulang kali cuba rampas jawatan ketua keluargaku. Nasib kau hari ini akibat perbuatan kau sendiri. Matilah. Tunggu. Dia belum boleh mati. Adik seperguruan masih hidup rupanya. Chow Tian Hao, Tang Rou, akhirnya kamu muncul. Si buta yang tak berguna ini. Hidup kau lebih kuat daripada belalang. Lombong haram pun tak bunuh kau. Boleh pula kau melekat pada keluarga Si. Dapat pangkat. Penasihat pengenal pastian batu. Memang nasib baik yang tak disangka. Aku hidup begini sampai sekarang. Cuma nak tengok dengan mata sendiri. Kau berdua, pasangan tak senonoh ini, bayar semua hutang. Dengan faedahnya sampai habis. Luming, kami cuma bersopan santun dengan kau. Jangan-jangan kau sungguh rasa diri penting sangat? Dushi ini perlukan kemahiran sebenar, bukan tipu helah yang palsu dan mengarut. Betul cakap dia. Luming, hari ini aku bermurah hati. Beri kau peluang balas dendam. Kita bertaruh. Kalau kau menang, aku serah diri pada kau. Kalau aku kalah, Kalau kau kalah, bagaimana kalau kau jadi hamba aku dan Tian Hao? Seumur hidup, bekerja keras untuk kami berdua? Kamu berdua keterlaluan. Dia takkan bertaruh dengan kamu. Jaga! Kau ingat, kau masih ada pilihan. bertaruh apa? Dalam bilik bawah tanah Tian Xiahui, ada 3 batu mentah dari makam purba 1000 tahun. Sampai sekarang tak ada orang berani potong. Pusingan pertama hari ini, kita potong 1 batu masing-masing. Lihat siapa yang bertaruh batu, keluarkan jet lebih bernilai. Siapa menang? Luming, ayah aku pernah cerita pasal 3 batu mentah ni. Ia sangat berbahaya. Amat menggerunkan. Luming, bukankah kau nak kutip hutang? Peluang dah depan mata. Kau berani atau tak? Bermainlah. Kenapa tak? Bawa batu, bawa 3 batu mentah tu naik. Baik. Luming, kau yakin ke? Tenang. Aku baru buat ramalan. Zeng Kona berkuasa, naga terbang di langit. Pusingan ni kita mesti menang. Batu-batu ni, semua tertanam dalam makam purba ribuan tahun. Kalau dibelah, mungkin jadi permata bernilai. Kalau dibelah, mungkin jadi longgokan serpihan. Tian Hao, apa pendapat kau? Aku baru perhatikan kinya. Batu retak ni, walaupun kulit luaran tak cantik, tapi isi dalamnya sangat berharga. Itulah pilihan kita. Baik. Jadi kita pilih batu yang retak tu. Untuk yang lain, kau pilih sendirilah. Lagipun, dengan status kau, Mulia kam se kam 25 crore. Batu lumut tu nampak paling teruk. Takutnya pecah bila dibelah. Batu makam purba ni sangat berbahaya. Yang Zhao Tian Hao pilih tu nampak lebih kena. Pusingan ni Luming merisaukan. Korang memang keterlaluan. Sampai bagi yang tinggal, batu hitam dan batu lumut pada kami. Batu hijau hitam mentah, tiada jed, nilai ringgit sifar. Batu retak, giok putih terbaik, nilai 8 juta. Batu lumut, dibungkus jet naga batu, Chalcedony ribuan tahun, nilai 250 juta. Tak apa. Kita pilih saja. Bodoh. Batu buruk ini, sinar tak tembus. Nak dapat jet? baiklah, potong kami dulu. Aku nak si buta ini. Tengok baik-baik apa itu kehebatan.
hijau lagi. Jenis ais hijau cerah, nilai pasaran 8 juta. Luming, giliran kau? Tanah yin kubur purba, lumut serap tenaga surya bulan, mesti ada giok tulen. Bukan barang biasa. Potonglah. Jenis naga batu. Yang legenda, jet jenis naga batu. Rupanya jet naga batu dan di dalam ada Kalsedoni ribuan tahun. Nilainya 250 juta. Pusingan pertama kami menang, Aduh, Tian Hao, kau okey? Sakitnya. Mustahil. Ilmu memerhati Ki aku tak mungkin salah. Kena kepala dia. Memalukan sungguh. Kemahiran sendiri tak standing orang. Kalah dengan orang buta pula. Aib betul. Sekali lagi, kali ini kita bertaruh pada kesempurnaan batu mentah. Siapa batu yang dipotong nanti, jetnya sempurna tak cacat, dialah pemenang. baik. Tian Hao, batu ini aku dah periksa awal. Kadar kesempurnaannya sangat tinggi. Aku pilih yang ini. Kulitnya halus dan berkilau. Sorot lampu, hijau pekat. Pasti batu langka tanpa cacat. Jet di dalamnya, pasti sempurna. Batu dia tu, aku pun dah periksa diam-diam. Ada retak besar di tengah. Hahaha, Pusingan ini kita menang pasti. memanglah orang buta. Pilih batu cacat. Nak bertaruh kesempurnaan pula. Luming, batu mentah ini ada sudut hilang. Jet merah terunggul. Berbentuk hati sempurna. Kesempurnaan 100%. Bagian hilang sudut itu tepat mengelak. Kedudukan jet merah. Kecantikan pada tulang, bukan kulit. Batu pun begitu. Aku pilih yang ini. Potong. Aku nak tengok dalam ni serpihan tulang atau tahi anjing. Tak payah. Aku sendiri yang potong. Ya ampun. Ini hati jet. Jarang ditemui. Jet merah semula jadi berbentuk hati. Kesempurnaan 100%. Ini hebatnya. Ling. Hati ini, Wo hai? Terima kasih, aku sangat suka. aku pernah kata nilai jet terletak pada dalamannya, bukan luarnya. Luming, walaupun kau dapat hati jet, apa lagi? Hah? Potong batu mentahku? Aku tak percaya. Kau boleh bernasib baik selalu. Retak besar. Batu ini rosak. Retak menembusi teras. Kesempurnaan. Kurang 1%. Aku belum bertindak lagi. Sao Deng Hao, kenapa boleh ada kecacatan sebesar ini? Bukan gayanya. Baru saja mengejek orang. Hasilnya kalah dengan seorang buta. Macam mana boleh? Aku dah periksa tadi. Luming, kau yang main tipu. Sao Deng Hao, di arena dushi, kalah tetap kalah. Tak payah cari alasan. Pandanganmu sendiri tumpul. Tak nampak isi batu. Salahkan orang pula, main helah. Kalau tersebar, nanti jadi bahan ketawa. Seluruh kalangan dushi. Bukan saja pandangannya tajam, sikap tenang ini, orang lain tak boleh banding. Proses dushi ini telus sepenuhnya. Jelas sekali, kamu sendiri terlalu tamak, tersilap pandang. Sao Deng Hao, seni memerhati ki kamu. Hanya nampak luaran. Tak dapat baca niat orang. Batu mentah kamu tu sudah lama ditukar. Tunggu kamu terjebak. Tang Rou, kamu... Saya... Tian Hao, mana boleh jadi? Saya sentiasa di pihak kamu. Mana mungkin saya ubah barang kita. Dia asingkan kita.
Dia yang ubah. Tang Rou tak berani tipu saya. Pasti kamu yang buat. Lu Ming berani tipu aku. Zhao Tianhao si bodoh. Patut jadi alat orang. Lepas keluar lombong haram, terus main dushi, seperti ada tangan gaib. Dorong semua ini, apa tujuannya? Xiao Dang Hao. Xiao Dang Hao. Tak boleh kalah, marah pula. Macam ni layak main dushi? Baru pusingan kedua. Ada pusingan ketiga. Pusingan ketiga kita bertaruh besar. Siapa kalah? Bukan saja kena serah, semua jet dan lombong. Tapi kena potong tangan. Potong tangan kamu, terlalu murah. Baik macam ni, kalau kamu kalah, cungkil mata sendiri. Hantar ke lombong haram. Hamba seumur hidup. Lu Ming, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Dulu kau butakan mataku, jual aku jadi hamba, tak pernah bilang keterlaluan. Aku cuman balas dendam dengan cara yang sama. Itu keterlaluan? Berani sekali. Aku tak percaya si buta. Boleh menang terus. Baik, ronde ketiga. Kita bertaruh nyawa. Apa maksudnya? Kau jadi taruhan. Shilling, anak sulung keluarga Xie. Chao Dan Hao Todu, ini urusan kita. Jangan libatkan orang lain. Orang lain, dia majikanmu, pelindungmu. Mana boleh dikatakan orang lain? Menurutku, ronde ketiga ini kita bertaruh biasa saja. Lagi satu permainan dushi. Kalau engkau menang, aku tak keberatan. Beri bonus 1. Rahasia tentang gurumu. Aku tolak. Shilling bukan taruhan. Tolak? Lu Ming, kau masih ada pilihan? Bertaruh? Atau aku buat kalian takkan bisa keluar dari Tian Xiahui? Dia pertaruhkan nyawanya untuk menangkan taruhan untukku. Ini balas budi padanya. Lu Ming, terima taruhannya. Aku rela jadi taruhan. Terima kasih percayakan aku. Tenang, aku pasti bawa kau keluar dari sini. Kalau mau bertaruh, boleh, tapi syaratnya aku yang tentukan. Baiklah, kamu cakap. Macam mana kamu nak buat? Kalau aku menang pusingan ketiga, selain rahasia itu, aku mau kamu lepaskan kami dengan selamat serta-merta dari sini. Kalau aku kalah, aku dan semua chip yang dimenangi di Tian Xiahui, semuanya jadi milikmu. Tapi Shilling, kamu tak boleh sentuh dia. Rupa-rupanya aku sangat penting dalam hatinya. Lu Ming, aku bersama kamu sampai akhir. Baik. Hari ini aku sendiri akan berjudi denganmu. Batu ini namanya Zhenhun. Ia tumbuh di Gunung Kunlun. Aku akan mati-matian balas dendam untukmu. Kulitnya amat keras. Pisau biasa pun tak boleh lukakannya sedikit. Hari ini kita cuma guna mata untuk menilainya. Cuba sebut kualiti, jenis dan nilai jet di terasnya. Siapa lebih hampir jawapan, dia menang. Macam mana? Mata aku. Mata aku. Lu Ming, kamu oke? Lu Ming, kamu macam mana? Kabut hitam yang sangat tebal. Mata buta pun tak boleh tembus. Di dalam ada 2 jenis, tenaga kacau bilau. Patutlah namanya Zhenhun. Tang Ru berani pilih batu ini. Pasti ada sandaran. Lu Ming, aku bagi kamu masa. Sebatang colok. Jangan kata aku buli orang buta. Lu Ming, kau boleh ke tak? Boleh ke? Bila aku musnahkan mata kau, baru kau tahu aku boleh. Mulut tajam. Rower tunjuk sedikit kepakaran. Baiklah. Seni memerhati ki aku pun taklah teruk. Tak boleh. Memaksa mengintai akan kena balasan. Batu ini ada yang pelik. Aura Compass Tang Rou. Ialah milik guru. Nak kita berehat sebentar? Aku cuba lagi. Ungu warna paling mulia, terselit bunyi naga. Ini mata naga ungu yang jarang ditemui. Tenaga emas ganas. Sepatutnya emas disambar petir yang tumbuh bersama. Berat lebih kurang 8 kati 7 tael.
Nilai lebih 300 juta. Masa dah habis. Kau masih belum kira apa-apa hasil ke? Aku, Atau macam orang buta meraba gajah? Meraba tapi tak dapat kesimpulan? batu ini sangat kuat aura negatifnya. Di dalam ada fenomena kembar. Satu ungu, satu emas, saling berlawanan dan saling menyokong. Jenisnya sukar ditentukan. Tak boleh cakap, terus tak boleh cakap. Masih nak kata sukar ditentukan? Tak jelas. Luming, nampaknya kau dah tak ada idea. Macam ini, biar aku cerita dulu. Jet paling utama dalam batu ini ialah jet mata naga ungu. Jumlah berat 8 kati 7 TL. Ditemani jet emas disambar petir. Nilainya lebih kurang 350 juta. Lu Ming, kalau kau tak boleh sebut dengan spesifik, kau kalah. Mata naga ungu, kayu disambar petir, pertentangan kembar. Bukan. Aura ungu mulia tapi tak stabil. Aura emas kuat tapi hampir pecah. Ia bukan saling sokong dan berlawan. Ia sedang saling telan dan bergabung. Aku tahu. Batu ini bukan jet kembar biasa. Ia batu pelbagai warna yang jarang. Beratnya pun tak banyak. Hanya sedikit di tengah batu mental. Jumlah berat setengah kati. Nilai sekurang-kurangnya 1 bilion. Tapi kadar kejayaan kurang 10%. Kalau gagal, kedua-duanya musnah. Nilai jadi kosong. Batu pelbagai warna, baru pertama kali dengar. Aku rasa kau tak boleh baca batu ini, cari alasan saja. Baiklah, kita potong lagi untuk lihat. Biar kau tahu. Potong batu! Ungu terbaik. Lihat kualiti ini. Sangat mungkin mata naga ungu. Macam mana? Kan aku kata jet mata naga ungu. Terus potong bukaan kedua. Ada warna emas, tekstur sangat keras. Ciri-ciri emas disambar petir. Ungu dan emas berlawan, tenaga negatif sebagai pemangkin. Keseimbangan dah rosak. Batu ini rosak. Ling. Cepat kita pergi ke tepi. Batu ini nak meletup. Bergurau ke? Teruskan potong? Ini tak mungkin. Batu mata naga ungu ini, emas disambar petir, bagaimana boleh jadi sisa? Penilaian aku tak mungkin salah. Penilaianmu berdasarkan keadaan normal. Tetapi batu Zenhun ini berada di ambang ketidakstabilan melampau. Pengesanan dan pembukaan tingkapmu menjadi jerami terakhir yang mematahkan batu ini. Jadi penilaian aku adalah betul. Pusingan ini Tidak. Paling banyak seri. Kau tak boleh nyatakan teras batu, manakala aku tanpa sengaja merosakkan batu mentah. Kita hanya boleh dikatakan setanding. Pusingan ini paling banyak seri. Tang Rou, kau tak tahu malu ke? Jelas-jelas kerana kau salah menilai, barulah batu mentah musnah. Kata Roer betul. Memandangkan tak boleh ditentukan, bermakna seri. Atau kau tak mau mengaku. seri. Baik, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Tetapi sekarang mata aku agak sakit. Perlu berehat sebentar. Baik. Aku beri kau 10 minit. Berehat di sini. Kita pergi ke sana. Chow Tian Hao dan Tang Zhu jelas mengendali di belakang tabir Tian Xiahui. Aku tak sangka pengaruh mereka lebih besar daripada sangkaan aku. Sekarang macam mana? Sasaran mereka adalah aku. Tak ada kena-mengena dengan kau. Pusingan terakhir, aku akan cuba tahan mereka. Dengan kepantasan kau, keluar dari sini bukan masalah. Aku tak akan tinggalkan kau seorang di sini. Kau milik aku. Nyawa kau pun milik aku. Aku dah hubungi Suning, hantar message. Suruh dia cepat datang. Sebelum itu, kita cuba tahan masa. Baik, aku ikut cakap kau. Zhao Tianhao ajak aku berjudi batu kerana dengki. Tapi Tang Rou, apa tujuannya? Piring cari naga. Barangan penting sekolah kami. Tak patut ada di tangannya. Dan batu hari ini, batu Zenhun mentah itu, bukan benda biasa. Di sebalik semua ini, Hei, masa dah habis. Luming, apapun pusingan ketiga, aku Shilling dan keluarga Shi akan berdiri di sampingmu. Kau bantu aku ambil balik harta keluarga, aku bantu kau balas dendam. mata aku ni, kebelakangan ini bila serap tenaga alam, kadang-kadang rasa pedih dan panas. Tapi bila tengok benda, garis bentuk pun nampak lebih jelas sikit. Sikit lagi, mungkin mata aku boleh nampak balik. Aku perlukan lebih banyak tenaga alam. Cepat pergi, dengar.
Pergilah. Lu Ming, untuk pusingan ketiga, kita main terus. Kita bertaruh pada batu ini. Bertaruh apa? Semestinya sebut nilai batu ini. Atau kalau kau boleh buktikan, ianya tak bernilai langsung, Tenaga pelik ganggu tak boleh dikesan. Lebih pelik dari batu Zenhun tadi. Langsung tak nampak apa dalamnya. Ini sebenarnya apa? Dengan membaca ki batu ini, intinya bukan jet atau giok, tapi sumsum batu. Kalau dinilai dengan wang, bernilai puluhan bilion dan sukar diperoleh. Sumsum batu, barang yang hanya wujud dalam legenda. Ia benar-benar wujud. Lu Ming, giliranmu. Aduh, sakitnya. Lu Ming, kau okey? Adik, nampaknya batu ini tak suka disentuh orang buta. Mari sama ada hancurkan aku atau pulihkan penglihatanku. Lu Ming, kau okey? Lu Ming, matamu. Aku boleh nampak. Aku boleh nampak. Hebat! Tahniah, penglihatanmu pulih. memang layak jadi murid kesayangan guru. Jadi seluruh tubuhmu sungguh kuat. Tepat sangkaku. Tang Rou, dalangnya memang kau. Sejak bila kau mulai rancang ini? Sememangnya sejak aku tahu, kunci rahsia mencari naga adalah matamu. Rancangan ini telah disusun. Kalau bukan kerana matamu masih berguna, kau pasti sudah mati. Guru, bagaimana dengan guru? Apa yang kau buat padanya? Fikirkanlah nasibmu sendiri dulu. Baiklah, perjudian ketiga ini belum selesai lagi kan? Sekarang awak dah boleh nampak. Cubalah lihat, apa sebenarnya ini? Lu Ming, tunjukkan. Batu biasa, nilai ringgit sifar. Nampaknya tenaga batu ini sudah kuseraplah. Lebih baik ikut saja rancangan mereka. Apa ini? Dikelilingi meteor pelbagai warna, sumsum pengumpul roh purba. Boleh kumpul tenaga alam, panjangkan umur, harganya tak ternilai. Tapi yang penting sebenarnya, untuk membuka... Memang barang berharga. Kamu buat aku buta, lepas tu pulihkan penglihatan aku, nak guna seni mencari naga dan menandai titikku. Untuk cari urat naga legenda itu, kan? Ya, memang layak jadi luming. Awak memang pandai. Tapi memandangkan awak tahu banyak dah. Kami berdua tak perlu banyak cakap lagi. Lagipun, asal awak ikut saja. Dan ikut kami dengan rela. Kalau tak, Patut aku kata kamu pandai? Atau bodoh? Masa cari tebusan, tak buat siasatan latar belakang ke? apa maksud awak? Kalau macam tu, kami tak perlu basirkan kata lagi. Awak boleh terus. Walaupun aku tak pandai dushi, tapi merampas pistol, aku cuma perlukan sifar perpuluhan 3 saat. Cuba gerak lagi. Kenapa masih berdiri? Jemput orang! Tangkap mereka! Diam. Aku suruh kamu tangkap mereka. Kenapa tangkap aku? Berani betul kamu. Tuan Zhao. Jangan-jangan kau fikir, Tian Xia Hui, masih kau yang pegang kuasa? Jangan risau, Cik. Orang keluarga Sia ada di dalam dan luar dewan. Seorang pun takkan lari. Semasa kau dan Tang Rou asyik berjudi, aku sudah gantikan semua orang Tian Xia Hui dengan orang aku. Sekarang Tian Xia Hui jadi yang berkuasa. Chow Tian Hao, kau masih tak faham ya? Tang Rou guna aku sebagai kunci untuk membuka urat naga. Kau cuma bidak catur dia. Di hadapannya, kau cuma seekor anjing yang mengibas ekor minta belas kasihan. Kau ingat, dia ada perasaan ikhlas pada kau? Tian Hao, jangan dengar dia mengarut. Aku tak pernah ada niat begitu. Tengok Tian Hao. Ini sumsum batu yang kita dapat susah payah. Dengan ini, seluruh dunia akan tunduk pada kita. Tian Hao. Sumsum batuku. Sumsum batuku. Tang Rou, sumsum batu bernilai bilion yang kau sebut. Cuma batu tak berguna yang tak bernilai langsung.
kau guna ketamakan Zhao Tianhao. Guna Tian Xiaohui buat perangkap. Pikat aku pulihkan penglihatan. Singkirkan halangan langkah demi langkah. Tapi pernahkah kau fikir, akhirnya jadi begini? Bila kau tahu semua ini? Kau ingat rancangan kau. Sempurna tak berbelah, tapi kelemahan tersembunyi tepat di tempat kau tak perasan. Tak mungkin. Mungkinkah aku ada buat silap? Ada kecuaian? Kau yang ajak aku bertaruh, gopoh nak menang. Niat itu jelas terpampang. Lagipun, cahaya dalam pandanganmu, itu bukan semangat untuk dushi, tapi nafsu pada mataku. Dua perkara ini saja, cukup dedah semua topengmu. Kenapa kau cakap macam tu? Kalau begitu, macam mana kau tahu yang aku mahukan matamu? Atau dirimu sendiri? Lagipun, kita dulu pasangan tahu kan? Sejak kau goda Zhao Tianhao, hubungan kita sudah tamat. Dalam seni memerhati Qi, kau memang ada bakat. Malangnya, kau gunakan untuk jalan salah. Jatuh begini. Semua salah kau sendiri. Janganlah, aku mengaku kalah. Aku terima akibatnya. Kali ini aku akur. Aku harap kau boleh tak tengok pada kenangan kita dulu? Beri aku satu lagi. Bisingnya. Zhao Tianhao, masanya kita selesaikan hutang. Adik seperguruan, abang salah. Semua Tangro yang goda aku, pergi cari dia. Kalau tak boleh, aku ganti kau pasangan tahu baru. Kenapa rasa? Belakang badan sejuk je. Kakanda, semasa kau sakiti aku dulu, tak terfikir langsung akan berakhir begini. Kau tahu tak, macam mana aku hidup setahun ini? Kakanda. Kalau dah sedar salah, lepaskanlah aku. Tak mungkin. Aku dah agak. Kau tak sampai hati bunuh Kakanda. Lepaskanlah Kakanda. Bunuh orang itu salah. Demi kau, aku tak sanggup korbankan nyawa. Tapi, aku tak akan mudah lepaskan kau. Aku akan butakan matamu sendiri supaya kau rasa sakit yang aku tanggung bertahun ini. Mata aku! Mata aku! Barulah ini Luming yang aku kenal. Suning, bawa dia ke Lombong Haram. Biarkan dia derita di sana seumur hidup. Baik, Cik. Mata aku. Kalau dia pula, bekas pasangan tahu kau itu, macam mana nak uruskan? Tang Rao dah khianat aku. Takkan aku nak buat sama? Kalau tak, campak dia ke Lombong Haram. Aku, Kenapa? Dah dia buat macam tu? Kau masih tak sampai hati nak balas? aku belum tentu lagi cara nak uruskan. Baik. Kalau gitu serahkan pada aku. Cik, Cikgu ambil kesempatan kau tak ada. Berpakat nak rampas jawatan ketua. Pulang ke keluarga si. Siahu. Dia perbicaraan ini di kawasan deras. Berpakat nak rampas jawatan ketua. Tak boleh masuk sembarangan. Iwa tak laporkan bawa orang luar masuk paksa. Adakah Iwa ingin merampas kuasa? Cabarkan peraturan keluarga Z? Shilling. Janganlah guna peraturan keluarga Xie untuk tekan aku. Shilling. Sejak awak warisi jawatan ketua keluarga, tindakan awak terburu-buru. Demi orang luar ini, awak kawal semua tenaga kerja keluarga. Abaikan industri keluarga. Awak langsung tak layak duduk di jawatan ketua. Dia sanggup guna seluruh tenaga keluarga si untuk aku? Tian Xiaohui gunakan alasan perkongsian sumber, diam-diam kumpul maklumat urat biji setiap keluarga besar, secara terang usik pergaduhan keluarga untuk keuntungan sendiri. Keluarga Xie sebagai 3 keluarga utama, wajar tampil ke depan. Hapuskan ancaman ini. Pada akhirnya, bukan untuk orang ini ke? Orang ini adalah Encik Dongli yang aku jemput dari luar negara. Dia pakar dushi, terkemuka dari luar negara. Aku jemput dia untuk melalui dushi, rebut jawatan ketua keluarga Xie ini. Xiehu, beraninya awak, demi kepentingan diri sendiri, berkomplot dengan orang luar campur tangan hal dalaman keluarga. Yo peduli marwah keluarga Xie ke? Awak layan ke keluarga Xie? Awak layan ke nenek moyang kita? Kata-kata nenek moyang ada sebut yang berkebolehan layak memimpin. Shilling, kau langsung tiada kebolehan untuk membawa keluarga Xie ke kemuliaan. Lepaskan jawatanmu. Hari ini, jika Encik Dongli menang pertandingan dushi, maka aku berhak ambil alih sebagai ketua keluarga.
Tiada siapa boleh membantah. Dengan kau pakar dushi. Di sini, digelar pakar dushi. Aku nak bertarung denganmu. Berani tak? Nak bertaruh lagi? Lebih besar kuasa, lebih besar tanggungjawab. Aku terima. Aku tak akan beri keringanan. Kau bersedialah untuk kalah. Dalam dushi, aku belum pernah kalah. Baik. Memandang Luming berani terima, maka pertarungan dushi sekarang bermula. Kamu berdua, pilih 3 batu mentah dari tengah ini. Akhirnya, quality jet yang terpapar akan tentukan pemenang. Apa taruhannya? Shehu, kau yang mulakan pertaruhan ini. Pasti kau dah fikirkan apa taruhannya? Sudah tentu, jika engkau kalah, kau lepaskan jawatan. Ketua keluarga Xie. Jika aku kalah, Encik Dongli akan lepaskan hak agensi dushi luar negara selama 3 tahun dan akan utamakan kerjasama dengan keluarga Xie. Shehu, si musang tua itu, pandai berkira. Menang dapat nikmati kedudukan ketua keluarga. Kalah hanya rugi kepentingan Dongli. Aku menang pertaruhan ini, boleh tolong Shiling, kukuhkan kedudukannya, dan juga balas budi. Urusan ini tak rugi pun. Memandangkan kamu nak bertaruh, aku pun tak kisah tunjukkan pada kamu apa itu dushi sebenar. Baiklah, kamu berdua, mula pilih batu. Aku dah keluarkan barangan terbaik aku. Kamu jangan kecewakan aku. Ini Alat aku, yang paling canggih dari luar negara. Alat pengesan dushi. Boleh tembus permukaan batu, kaji kandungan jet di dalam. Ketepatan lebih 90%. 3 batu yang aku pilih ini, pasti bahan yang bagus. Tak mungkin silap. Luming, Encik Dong ada alat canggih. Kamu tak mungkin menang. Hari ini, aku akan buat kamu tewas. Teruk sangat. Hilang muka. alat buruk itu cuma boleh kesan permukaan. Langsung tak dapat rasa ki batu mentah. Nak lawan aku, tak sedar diri. Ambil 3 batu ini. 3 batu yang kamu pilih ini. Banyak retak, tekstur kasar. Pasti tak dapat jet bagus. Masa kamu kalah dulu, pun cakap macam tu juga. Kamu. Sebentar, nanti kau menangis. Memandangkan kedua-dua pihak telah pilih batu mentah, mari kita belah. Saya dah periksa. Alat saya tunjukkan batu ini jenis ais. Tak mungkin silap. Jenis ais corak bunga. Nilainya 5 juta. Benar, jenis ais corak bunga. Nampaknya alat si putih ini memang berguna. Kalau dapat 1 untuk Shiling, baguslah. Jenis ais corak bunga. Jenis ais corak bunga. Naik! Naik mendadak. Kan saya cakap, alat Encik Dong. Tak mungkin salah. Luming, walaupun saya tak tahu mata kau. Tiba-tiba tak buta, tapi pilihan batu kau masih sama buta. Hari ini, kau pasti kalah. Giliran kau. Jangan kecewa saya. Kenapa lambat pilih? Nak tunda masa? Manusia ni, jangan berdebat dengan keldai. Walaupun kau menang, dia tetap nak balas dendam. Kau berani panggil saya keldai? Sudahlah, serius sikit tengah belah batu. Potong dari tengah, kedalaman 2 mm, potong perlahan. Kau pula pilih tempat nak potong? Kau memang pandai berpura-pura. Saya pun nak rendah diri,
Tapi kemampuan tak izinkan. Nanti kau potong dapat sisa. Nanti aku tengok kau nak sombong macam mana. Dong, itu jenis ais yang dipotong keluar. Kau cuma... Hijau Maharaja. Rupanya Jet terbaik. Macam mana boleh keluar dari batu buangan ini? Shehu, muka sakit tak? Shehu, rasanya tak payah aku cakap lagi. Hijau Maharaja lawan jenis ais bunga, dari segi kualiti, warna atau nilai, pusingan ini kami menang. Dia cuma bertuah. Kucing buta jumpa tikus mati. Pusingan seterusnya, aku tak akan berlembut. Luming, dia Shilling cuma guna kau sebagai alat. Dia sendiri tak ada kemampuan. Untuk kekal sebagai ketua keluarga, dia jadikan kau perisai. Kalau kau tak berguna, dia akan buang kau. Shehu, kau mengarut apa? Aku cakap salah ke? Luming, kalau kau ikut aku boleh penuhi semua syarat kau. Duit, kuasa, batu permata, dan lain-lain. Betul ke? Tentulah betul. Kalau macam tu, aku nak jadi ketua keluarga Z. Tak boleh. Janji palsu lah. Aku paling tak suka kuih. Simpanlah untuk diri sendiri. Lagipun, aku nak tolong Ziling. Aku memang nak tolong dia. Apa kena-mengena dengan kau? Siapa kau nak komen sana-sini? Luming, ini untuk kebaikan kau juga. Alat Encik Dong ini, 我々の勝ちだ。 kau menang kali ini, cuma nasib baik saja. Kalau kau kalah nanti, tak ada nilai guna lagi. Shilling akan buang kau. Dia akan anggap kau seperti bidak terbuang. Cukup, Shehu. Aku belum mati lagi. Encik Dongli, giliran kau silakan. Jenis pulut biasa, banyak retak, nilai RM30,000. Nampaknya alat itu tak selalu tepat juga. Hanya boleh jadi rujukan. Jenis pulut biasa. Jet jenis pulut. Macam mana boleh jadi jet jenis pulut? Tekstur kasar, warna pudar. Ini lebih teruk dari yang pertama. Kenapa jadi begini? Mungkinkah alat aku rosak? Kau cuma tengok rupa batu mentah, terlalu guna alat, tapi tak faham. Yang paling penting dalam dushi ialah seni memerhati dan mengenal pasti batu. Ingat, luar cantik, dalam kering adalah pantang larang dalam dushi. Cuma tumpu pada rupa, tak periksa dalam, pasti gagal. Tak mungkin! Alat aku ini yang paling canggih di dunia. Alat pengesan dushi. Ini pasti ada masalah. Mesti. Tak dengar nasihat orang alim, rugi di depan mata. Encik Dong, kita tak boleh kalah. Bagaimana kalau kita... Ini tak betul. Dushi mesti adil. Tingkah kau ini keji. Kau boleh kalah, tapi aku tak boleh. Jawatan ketua keluarga ini amat penting bagiku. Sudah lama aku merancang, tak boleh gagal di akhir. Jawatan ketua keluarga mesti milik Shehu. Tiada sesiapa boleh halang aku. Pergi. Tukar semua batu mentahnya dengan batu sisa. Kakak, Kieko nampak pelik. Dia dan orang bawahannya berbisik tadi, seperti rancang sesuatu. Aku tahu. Giliran aku sekarang, potong yang itu. Aku tolong. Rupa-rupanya kau cuma begini sahaja. Pusingan ini aku menang? Rupa-rupanya kau cuma seorang penipu. Kata apa? Pakar dushi. Hanya nama kosong. Dan kau, Shilling. Percaya pula pada penipu begini. Ini macam gadai masa depan keluarga Syekh. Untuk lawak. Kalau kau terus duduk di jawatan ketua keluarga, kau akan jadi bahan ketawa. Kau ingat Hela kecil, macam kucing liar tukar putra mahkota ni? Boleh tipu aku? Luming, kau nak fitnah aku. Batu sisa ni, kau sendiri yang pilih. Kenapa? Tak boleh terima kalah? Nak ingkar? Aku ada kata, kau buat apa?
Shehu. Kau curi tukar. Batu mentah Luming. Kau ada bukti? Atas dasar apa cakap aku tukar batu? Fitnah aku. Shehu, kau ni terlalu angkat dirilah. Aku tak pernah buat perkara tanpa bukti. Ada cap jari pada batu ni. Kau ambil, bandingkan. Berani tak suruh anak buah kau bandingkan? Satu cap jari ni boleh buktikan apa? Kamu semua ni berkomplot. Nak fitnah aku. Tanam bukti. Dalam dewan ni, banyak kamera. Setiap pergerakan anak buah kau nampak jelas. Mahu berdalih lagi? Aning, ikat dia. Ya, Apa? Kau betul main helah? Kau sungguh kecewakan aku. Anne, dong, percayalah. Saya tak buat. Shehu, sampai sekarang kau masih berdalih? Bukankah kau selalu kata batu pilihan aku semua sisa? Sekarang biar aku tunjukkan apa sebenarnya permata dalam batu pilihanmu. Ungu. Ia ada ungu. Apa? Ini jet ungu yang sangat jarang. Kualiti terbaik. Habislah. Semua habis. Mustahil. Benar-benar jet ungu. Ini luar biasa. Aku tak rela. Aku tak rela. Aku tak rela. Walaupun aku tahu sukar kalahkanmu, tapi aku nak tahu isi batu mentahku. Boleh. Seni Dushi sepatutnya terima kekalahan. Bagus semangat ini. Ini, kenapa begini? Alat tunjukkan, ini jet sempurna. Kenapa retak begini? Alat memang berguna, tapi ia hanya kesan permukaan dan sebahagian dalam. Wahwa yurahin ala al-ahjari bistimrar. Seni Dushi tekankan kaedah irama, kualiti dan ki. Ketiganya saling lengkap, tiada boleh tinggal. Aku faham. Aku terlalu guna alat, hanya fokus data, lupa intipati, Dushi yang sebenar. Aku terlalu sombong, pandang rendah seni jet negaramu. Akui salah itu baik, tiada lebih mulia. Boleh aku beri buku? Ia cetat asas. Kaedah perhati ki dan batu. Kalau awak berminat, boleh bantu awak dalam perjalanan Dushi naik ke tahap lebih tinggi. Terima kasih. Saya terlalu angkuh. Saya minta maaf. Panggil saya Luming saja. Jangan panggil tuan hamba. Rasa hidung gatal-gatal. Ciksi, seperti dijanjikan, hak agensi sumber Dushi luar negara 3 tahun dan kerjasama mendalam dengan keluarga Shi tercapai. Pada masa depan, akan utamakan beri keluarga Shi sumber urat biji berkualiti luar negara dan batu mentah. Boleh bekerjasama dengan keluarga Shi adalah satu penghormatan. Encik Dongli, terima kasih pilih keluarga Shi. Kami akan hargai peluang. Pertama bekerja sama dengan Anda. Harap kita menang bersama. Encik Luming, kalau ada peluang, saya harap boleh lagi belajar seni Dushi dengan Anda. Harap Anda sudi ajar. Saya sentiasa sambut baik untuk belajar bersama. Baru boleh maju lagi. Sekarang masa untuk urus hal keluarga-keluarga Shehu. Ada apa nak cakap lagi? Ling, saya tahu saya salah. Saya tak patut bergabung dengan orang luar untuk merebut jawatan ketua keluarga. Saya tak berani lagi. Tolong beri saya satu peluang lagi. Shehu, demi kepentingan diri, kau abaikan maruah keluarga. Berkongsi dengan luar, campur tangan hal keluarga. Cara kau hina, dosa tak terampun.
Mulai hari ini, nama Shehu dipadam dari Salasila. Dilarang masuk rumah keluarga Shi selamanya. Seret dia keluar. Baik. Janganlah. Jangan halau aku dari keluarga Si. Aku salah. Aku tahu salah. Maafkan aku, salah. Luming. Luming. Kenapa awak datang? Kenapa dengan awak? Aku lihat akhir-akhir ini, awak selalu resah. Asyik termenung. Adakah awak ada masalah? Tak ada. Aku cuma fikirkan sesuatu. Sekarang, awak mantap ketua keluarga Z. Urus keluarga dengan teratur, tak ada yang berani persoal. Aku gembira untuk awak. Kali ini, terima kasih pada awak. Kalau tiada awak, aku pasti tak dapat mantap kedudukan ini. Terima kasih, Luming. Ini tanggung jawab aku. Ling, temankan aku lihat mulut lombong. Jom. Cepat. Luming. Akhir-akhir ini, awak ada masalah ke? Kalau awak nak cerita, aku sudi dengar. Apapun berlaku, aku di sisi awak. Tak ada apa. Aku cuma fikirkan perkara lama dan harapan masa depan. Tak apa, kalau tak nak cerita, janganlah cerita. Jom pergi. Chow Tian Hao. Hukum karma. Memang layak dapat nasib itu. Dia yang menjerumuskan aku ke sini dulu, menderita seksaan. Hari ini, akibat perbuatannya sendiri. Luming. Apa rancangan kau? Rancangan dendamku sudah selesai. Obsesi dalam hati pun hampir hilang. Seterusnya, aku nak cari guru aku. Sudah tiba masanya mencari jalanku sendiri. Kalau aku, Apa maksud kau? mencari guru. Mencari jalan dalam hati. Kalau aku, Luming. Dalam hatimu, adakah aku ada tempat? Tak apa. Lupakan. Kau nak pergi cari guru bagaimana? Ramalan menunjukkan orang yang dicari berada di utara. Kau nak pergi? Kita akan bertemu lagi? Tak tahu. Kalau begitu, aku pergi dulu.